والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang itu. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan riwayat oleh Abu Daud. Riwayat tu yakni dengan sanad yang sahih lah. Ada sahih ni. Riwayat oleh Abu Daud. Keadaan Abu Daud tu nakal ia daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis apa sanad di Aisyah? Agak panggil hadis-hadis mauquf ni dah, bukan sanad sampai kepada sahabiyah. Tapi hukum marfu' lah kalau kira muka Nabi buat, dia duk tengok. Maka Siti Aisyah katanya, berkata oleh Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah kata, kan, adalah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah tangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok lapar sallallahu, ulama dah adab mereka dah. Adalah tangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan mana tu? Sifat pada tangan. Tangan yang kanan, yang sebelah kanan, yadil yumna. Tangan yang sebelah kanan. Adalah tangan Nabi sebelah kanan tu bagi ni khabar, bagi adalah bagi bersuci. Jadi digunakan dia bagi bersuci oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang kanan dikata tangan yang kanan tu dikatakan digunakan bagi bersuci Nabi. Apa makna bersuci? Bukan basuh berak tu. Bersuci maknanya untuk membasuh dan berwudu mahakaza. Ialah lakau tu maksudnya bersuci taharah, bagi bersuci jadi seperti wudu. Kalau ya cebok air untuk wudu apa semua dia buat gunakan tu. Nak mani wajib apa semua pun dia cebok air dengan tangan kanan tu. Nampak tu dah. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bagi bersuci. Dan makanannya, bukan makannya tu, makanannya dalam hadis ta'amihi ta'am, bukan aklihi dak ta'am ni makan ni, atau pada bersuci. Atau pada bersuci. Jadi adalah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kanan itu juga digunakan dia bagi makanannya, untuk makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan lek kanan. Sebab tu setengah orang rasa berat di kiri pun, kalau ada masalah makan, dia kena usaha makan lek kanan. Nabi makan lek kanan. Habis kata
Dan adalah kirinya, atau adalah ni, maksudnya hadis lagi ni. Dan adalah kirinya, jadi dah adalah tangan kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan kiri, tangan sebelah kiri pula buat gapo? Khabar bagi khala. Jadi digunakan dia bagi khala, untuk khala. Apa bagi khala? Yakni bagi istinja Nabi, bagi istinja oleh Nabi. Kita Nabi istinja, guna wa istinja sallallahu alaihi wasallam. Dah habis itu. Apa makna khala? Kalau orang tanya, li khala dalam hadis sebut tangan kiri li khala, yakni dia terjemah, dia tafsir. Ini bukan hadis ni. Hak ni orang panggil habuai ulama musannaf. Tu. Yakni maksud dengan khala tu, tafsir makna khala, yakni membasuh khalanya. Tu makna khala, membasuh khalanya, khala bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membasuh akan khala. Apa khala? Yakni kencing dan berak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kencing pun tak ada nak gamuk pasal. Itu kencing Nabi, bukan kencing dia tu tak najis. Kencing Nabi tu tak hukumkan najis. Segala fadalat Nabi tu tak hukumkan najis. Apa-apa saja tu pada tubuh dia tak najis, darah dia tak menajis. Tu tak hukum najis. Maka membasuh akan khalanya, akan kencing Nabi dan berak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia guna basuh kencing berak dengan tangan kiri. Yang keluar sifat bagi khala. Khala mana? Khala yang keluar kencing dan berak tu, yang keluar ia khala. Keluar daripada dua bimnanya. Dua bimna bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua bimna ni bahasa orang dulu. Dua kemaluan lah, maknanya dua kemaluan baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua bimna, ini dua kemaluan, kubur dan dubur Nabi. Apa saja tu baik daripada kubur dia, ya basuh dengan tangan kiri, dan apa saja yang keluar daripada dubur dia pun basuh dengan tangan kiri. Itu dua bimna. Dua, lepas tu bimna, tu jadi kena sekat-sekat molek. Amo dua bi apa dua bi duk cari kamu juga. Mananya? Jadi mananya. Cari mananya? Jadi balik. Dua bimno. Habis itu. Dan barang yang ada daripada yang cemar-cemar dan ni atau pada khala, atau pada khala bagi khala tu lah, atau pada khala tu. Jadi dah adalah tangan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan kiri dia tu bagi, satunya bagi basuh kecil berak sadah, dan bagi barang. Jadi digunakan dia untuk barang yang ada. Jadi yang ada pada tubuhnya. Yang ada pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang ada pada tubuh Nabi. Atau pada apa-apa bersuatu, pada kain ke apa ke, Nabi basuh digunakan bagi barang yang ada. Apakah barang yang ada tu? Bayan pada barang. Barang yang ada pada tubuh Nabi daripada yang cemar-cemar, daripada perkara yang cemar-cemar. Benda yang cemar-cemar, najis, jatuh, masalah, ataupun apa saja hak cemar-cemar, dia akan guna tangan kiri untuk melepaskan daripada dia. Pada kotor-kotor dari kain baju apa semua, Nabi guna tangan kiri untuk nak membersih, untuk nak melepaskan daripada benda tu. Habis itu bolehlah. Tu berarti ni hadis digalakkan kita mendahulu tangan kanan pada benda yang mulia. Habis itu, kemudian kata pada Hasyiah Bujairimi, kata Syekh Al-Bujairimi, berkata Syekh Al-Bujairimi,
Ibrahim Al-Bujairimi. Syekh Bujairimi kata kan? Kata pada Hasyiah Bujairimi, hasyiah dia. Hasyiah tak apa lah ni, hasyiah atas Fathul Wahab ke, hasyiah atas Iqna' ke. Tak ada tengoklah. Kata Syekh Bujairimi pada hasyiah dia katakan ni kata dia. Dimulakan kanan, disunat mulakan sebelah kanan atau dimula. Yang disunat memulakan sebelah kanan. Sunat kita mula sebelah kanan bila dimula tu, jika kalau dimulakan. Kalau sunat pula kalau kira. Sunat mulakan sebelah kanan jika adalah pekerjaan bagi seorang tu. Kalau pekerjaan dia yang nak buat tu syarah, tu khabar adalah. Jika adalah pekerjaan bagi seorang itu syaraf, ada kemuliaan. Yakni dimulia oleh syaraf. Syaraf wihormat kemuliaan, ada kemuliaan di sisi syaraf. Dengan bahawa benda tu benda wajib ke, benda sunat ke, kaza. Tu syaraf ada kemuliaan, kemuliaan. Ibnu Hasyiah kata dari Hasyiah Bujairimi, sunat kita mula dari kanan belakang kalau benda tu ada kemuliaan atau tiada syarat, atau tidak syarat, atau pada syarat, atau jika adalah pekerjaan bagi seorang itu tiada syarat, tiada ada kemuliaan di sisi syarat. Syarat tak bagi kemuliaan apa? Berjalan, kita tahu jalan kedai, jalan kaki. Nak jatuh tangan kaki mana dulu? Jalan tu baik. Rumah. Lebih duduk rumah dah. Nak jatuh ni. Jatuh kaki mana dulu? Ikut mung ke kanan ke kiri pun. Tu asal-asal je muka. Tak ada mulia apa. Kanan ke kiri tak ada apa. Tapi walau tak ada kemuliaan dan padahal tiada syarat, tiada kemuliaan seperti berjalan, kita kata. Seperti berjalan. Kita buat misal. Seperti berjalan kaki. Dia mau kata, kau tu, kuahan saya, kuah, buat baris. Nak mulakan kaki mana dulu, tu. Kalau tu Syekh Bujairimi kata, mula dengan kanan belakang. Kalau pekerjaan itu ada syarat ke atau tiada syarat. Tapi, tiada mulia tu. Dan padahal tiada istighzar. Tiada dibilang keji, tak bilang hudo, tak nampak hudo. Tu seh. Seh ke hidung masalah. Seh ke hidung ni walaupun dia tak ada kemuliaan pada syarat, tapi bila keji dia nak mula kanan dulu. Hak tu tak ada syarat dah suruh. Sunat kanan dulu kan. Seh. Kira hak ni tak ada kira kerana ada hak tu istighzar di bila keji oleh syarak. Ni jalan benda biasa. Tunggu Syekh Bujairimi. Kalau kita faham di sini tunggu Syekh Bujairimi dia kata kan? Benda tu sama ada kemuliaan ataupun tak ada kemuliaan, sunat mula li kanan belakang. Tapi hak tak mulia saat ni tu syaratnya jangan istighzar lah, jangan kata kenapa keji lah. Nampak tak? Kalau nampak keji, tak boleh juga. Syekh Bujairimi kata gitu. Fahamnya sunat mula dengan kiri ni kalau benda tu benda yang tak ada syarat tapi istighzar, benda istighzar, benda nampak keji. Benda keji tu mula dengan kiri. Nampak tu dah? Habis itu bahasa berak. Oh keji. Tu masalah. Habis itu tetapi sungguh pun Syekh Bujairimi kata begitu. Tapi dan tetapi baca sikit tu. Tetapi kata pada majmu' tetapi berkata Imam Nawawi pada majmu' dalam kitab majmu' dia Syarah Muhazzab,
Imam Nawawi kata mana? Barang yang, ni kata Imam Nawawi, bermula barang yang ada ia barang daripada bab takrim, adalah ia daripada bab takrim. Takrim ni bab yang dimulia oleh syarak. Perkara takrim ni perkara yang dimuliai oleh syarak, barang yang dimuliai oleh syarak, bab takrim. Adalah barang daripada bab takrim apa saja, supaya dengan kita kata makan nasi, kita kata semualah, mi ais maye, semua barang yang daripada bab takrim khabar, dimulai padanya pada barang tu, disunat mulai padanya pada barang tu. Benda lepas tu disunat dimula takluk dengan kanan, dengan sebelah kanan, dengan tangan sebelah kanan atau kaki sebelah kanan. Kalau masuk masjid cuba tengok masuk masjid dengan tangan, dengan kaki kanan. Masuk tempat mengaji dengan kaki kanan. Wahakaza. Tempat hak mulia-mulia tu. Masuk masjid, masuk tempat mengaji, tu guna tangan kaki kanan ataupun tangan kanan kalau benda hak baik hak buat ada kemuliaan. Dan yang menyalahi mubtada, dan bermula perkara yang menyalahi ini menyalahi bagi bab takrim, menyalahi akan bab takrim, menyalahi akan bab takrim, iaitu perkara yang dibilang keji oleh syarak. Kau yang dibilang keji oleh syarak bilang keji, atau panggil dit bagi takrim. Dan bermula perkara yang menyalahi itu, maknanya benda kalau kita masuk lek kiri, masuk tandah masalah, keluar masjid masalah, kita tahu dah, dimulai dengan kiri khabar. Yang menyalahi itu dimula tu khabar. Bermula yang menyalahi itu dimulai, disunat memulai padanya dengan kiri, dengan anggota sebelah kiri, tangan kiri ke ataupun kaki kiri, basuh berak basuh dengan kiri. Tu sud tak ada jalan ke apa kanan, tangan kiri sakit, tak apa, baulah kanan. Tapi selama mana kiri dia ada kuasa, kita mula dengan kiri tu. Masuk masjid kanan. Kalau keluar masjid ni seolah tempat yang syarak. Luar pada masjid ni tempat syarak tak berkenal dah lah. Dalam masjid ni tempat mulia, tempat rumah Allah, tempat ingat di Allah Ta'ala, syarak kenal, syarak mulia. Tubik masjid pak, tak ada suka dah. Tu. Maka tubik masjid dengan kaki kiri. Bala kita sepatu juga, jangan ingat masjid saja. Bala tu tempat sembah Tuhan sama juga. Kira lagu tu hajawi lekat tabiat kita. Maka adalah kalamnya, kalam bagi majmu' tu. Jadi tetapi ni kata pada majmu' ni masuk dalam kata Hasyim Abu Jarimi lagi ni dah. Masuk dalam kata Hasyim Abu Jarimi lagi. Hasyim Abu Jarimi duk kata lagi, dia kata sunat mula dengan kanan bagi benda hak ada mulia atau benda tak mulia tapi tak dibilang keji oleh syarak. Tak ada. Tapi dalam satu Imam Nawawi kata dalam majmu' kata bagai hak ada masuk lebab mulia tu mula padanya dengan kanan, dan yang menyalahi jadi mula padanya dengan kiri, dengan orang anggota sebelah kiri. Nampak tak dah? Habis kat tu. Maka ni kembali kepada kalam Mujarimi. Mujarimi kata dia nakal kata majmu' mari, lepas tu dia nak buat kesimpulan yang kata. Maka adalah kalamnya, kalam bagi Nawawi dalam majmu' ini. Maka adalah kalam cakap bagi Imam Nawawi dalam majmu' ni. Bila Nawawi sebut lagu tu, kalam ini menghukumkan. Kalam majmu' ni menghukumkan, memberi fahamkan. Itu maksud menghukum. Mendengung, memberi faham. Kalam Nawawi ini memberi fahamkan
bahwasanya tak rojak. Memberi faham kata, kalau kita reti itu, cara Pak Imam Nawawi ini memberi faham kata barang yang bukan ada padanya syarab dan bukan istiqzat, maka dimulai dengan kiri. Maka dimulai dengan kiri. Tu reti kok tu. Tak gitu ke? Cuba perhati sekali lagi. Imam Nawawi kata bagai daripada bab takrim mula dengan kanan, bagai hak tak takrim, hak menyalahi dengan bab takrim mula dengan kiri. Maka hak tak takrim ni ada dua. Hak tidak ada mulia tapi tak bilai berkeji, dan ada kemulia tak ada mulia tapi dibilai keji. Ya dua. Betul dah. Ada kemuliaan tapi tak dibilai keji. Tak ada, kalau tak nak, tak ada kemuliaan tapi tak dibilai keji. Tak ada kemuliaan dibilai keji. Jadi terbit dua pula situ. Mengikut pendapat Nawawi, turut cakap pen Nawawi menghukum, memberi faham bahawasanya bagai yang bukan adalah ia barang tu. Kalau bukan ada padanya pada barang tu syarab, pula. Kalau menghukumkan bahawasanya barang perbuatan yang bukanlah ada padanya, yang tidak ada padanya pada barang, pada perbuatan itu, tidak ada syarab, tidak ada kemuliaan di sisi syarab. Faham kata barang hak tak ada mulia, dan padahal bukan istiqzat, padahal bukanlah perkara itu dibilang keji. Faham tak? Nampak lagi? Bukanlah benda tu dibilang keji, supaya kita tetap berjalan, jalan kaki, jakoh naik dah. Tak ada keji pun boleh syarak. Dalam hal tu maka dimula dengan kiri juga. Tu tak ada mulia ke apa, tapi tak ada apa? Tak ada dibilang istiqzat. Tu nampak tu dah. Faham ada maksud? Nampak? Boleh. Maka dimulakan dengan kiri. Habis itu. Dan dengan dia lah. Dia. Dan dengan dia, dengan kalam majmuk ni, dan dengan dia, dengan kalam majmuk, dengan cakap majmuk ni lah, dengan pendapat Imam Nawawi ni lah, berkata, jadi dengan dia takluk pada berkata di belakang, dan berkata oleh syekh kami dengan dia. Kita dengan dia, dengan kalam majmuk. Syekh kami ni tu akan cakap majmuk. Syekh kami ni siapa? Syekhuna bila itlaq oleh Imam Bujarimi kena kepada Syekh Ashmawi. Imam Ashmawi, Syekh Ashmawi. Kalau Khatib Syarbini itlaqkan Syekhuna, ya kena kepada Zakaria Al-Ansari. Tapi kena ke Syekh Bujarimi di Syekhuna, kena ke Al-Imam Ashmawi. Itu dia. Maka kata dia, dan dengan dia berkata syekh kami kata lagu tu, kata supaya majmuk kata tu, khilaf bagi Syekh Ibnu Hajar. Khilaf bagi Syekh Ibnu Hajar. Tulis itu. Kalau khilaf ni yang lain suku pula. Khilaf. Jadi bermula perkataan guru kami ini khilaf bagi pendapat Syekh Ibnu Hajar. Yang berkata perkara yang tidak ada padanya syarab dan bukan istiqzat, maka
dimulakan dengan kanan juga. Seolah kata dia tu nak turut Ibn Hajar lah. Ya cenderung pada Ibn Hajar lah. Kalau guru dia kata nak turut cenderung ke Ibn Nawawi pun, lihat dia ni apa sebut Ibn Hajar, apa sebut Ibn Hajar. Boleh? Lagu tu berselah-lah dia kata habis kat tu. Tak serupa Ibn Hajar lah. Ibn Hajar kata lagu lain. Sebab aku duk ayat dulu tu. Dia hikayat. Nak ayat kata benda ni ada khilaf ulama. Khilaf ulama. Maka jadi rahmat bagi kita lah. Tengok keadaan lah kita cenderung kepada pendapat siapa. Habis itu kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kata pada Syarah Ramli, ini selain pula isti'nah pula, dan telah berkata pada Syarah Ramli. Berkata siapa pada Syarah Ramli ni? Masya Allah, Syarah Ramli, syarah bagi Ramli ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada rupa tengok. Syarah Ramli, syarah oleh Imam Ramli ke syarah bagi asyarah bagi kitab Imam Ramli? Kalau tak nampak syarah Ramli kena ke nihayah kena. Nanti tengok semula tu. Sekali lagi sekali tu. Dan kata, jadi kata Imam Ramli, kalau kata pada syarah Ramli kan, dan berkata pada syarah Ramli. Kita nihayah kena. Kalau syarah Ramli di atas matan kelibin kena ke nihayah. Kalau syarah Ibn Hajar kena kepada tubuh. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok nak pelaga ibarat, tengok sekali lagi betul nihayah tu. Dan kata pada Syarah Ramli, dia katakan dan seperti jamban itu pada barang yang didahulukan kiri, hammam. Dan tu tak sih. Dan tu Allah sawab buku tak ada dan. Jadi seperti kalau kita nak i'rabnya, dan tu masuk dalam isti'nah. Jadi maf'ulun kau bagi kata. Kata pada Syarah Ramli, ni perkataan dalam Syarah Ramli. Dan seperti, ni dah ni kia mula-mula. Seperti jamban itu, seperti itu khabar muqaddam. Hammam tu mubtada muakhar. Ya kena katanya, dan bermula hammam tu. Apa hammam? Qalu, tafsir sikit lagi. Yakni, tu ada tepi tu. Yakni hammam tu yakni tempat mandi air panas. Dalam Arab ni ada tempat mandi. Ya bukan kata rumah kita ni ya tempat mandi pun tempat berak sekali dah. Kadang-kadang Arab tu tempat kau untuk mandi. Ya ada serupa dengan ni kalau dia bilik ni, ya ada air panas. Serupa dengan serupa dengan itu dah. Tengok orang dulu dia ada kolel air panas. Itu masuk bakat ni lah tu. Balik ke tempat tu ya musim sejuk kau bakat nak mandi ni air panas. Air suai lah maknanya. Atau hammam, bilik mandi air panas. Bilik mandi air panas ni kalau kira bukan buat berak situ. Bukan buat qada hajat situ, buat mandi je. Jadi Syarah Ramli kata bermula hammam, yakni bilik mandi air panas tu adalah ia seperti jamban itu juga. Seperti jamban, seperti dengan jamai dah. Jamai tempat qada hajat, jamban ni tempat qada hajat. Tempat mandi air panas tu hukum seperti jamban. Hukum seperti dengan jamban itu. Seperti ke mana? Pada, takluk pada seperti. Pada pihak. Tu. Supa kot ni. Jadi tempat mandi air panas pun supa dengan jamai tempat berak juga. Supa pada pihak barang yang didahulukan. Pada barang, yani pada pihak termasuk dalam barang yang didahulukan kiri. Bagai yang didahulukan kiri padanya, pada barang tu malak yang gitu, ada padanya. Barang yang didahulukan kiri padanya pada barang. Kita nak masuk tandas.
Masuk nak berak, jamai. Kita masuk kaki mana? Kaki kiri. Sebab tempat jamai tempat uduk, tempat keji, tempat kemih. Bilik air mani, bilik mani tak ada buat qada hajat, di situ buat mani je. Oh, hukum supa tu juga, supa dengan jamai juga. Oleh itu rumah kita kalau ada buat dua bilik, bilik untuk mani, bilik untuk qada hajat. Walaupun bilik mani bukan tempat qada hajat pun masuk kaki kiri juga, supa dengan jamai. Walaupun kita tak kena buat berak lah ni, buat mi asma. Tapi bilik ni buat mani-mani kata ya huduh-huduh. Tu pun disunat mula dengan kiri juga, masuk lagi kiri juga. Syarah orang boleh kata gitu. Hukum supa dengan jamai dah. Nampak tu dah. Habis itu yakni tempat mandi air panas dan buang air atau pada hammam, jadi dan tempat buang air serupa dengan jamai tempat berak juga, tempat dicedek untuk kecing saja. Ya ada tu kadang-kadang orang jamai dulu dia buat sekap serupa dengan apa? Ya buat pagar, ya ikat, ya buat pagar sikit. Tapi dia bukan buat qada hajat, dia letak batu 2 tip untuk buat kecing je. Jangan berak, tak ada gali lubang tu. Dia tak pasir buat kecing gitu, yang ambil air masuk. Nampak tu dah. Masuk pun kena kiri juga. Dia kata, bukan buat masuk berak lah tu. Masuk kecing sepatu. Hukum sepatu buang air. Buang air di sini kena kepada air kencing. Buang air. Tu habis itu. Allah Akbar. Dan pekan atau kepada hammam. Dan pekan ni kedai-kedai. Nak masalah, nak masuk kok nak kok kedai, kok supermarket, kok Big C, kok mana masalah. Yalah juga hukum serupa dengan jamai juga. Kita nak pergi beli bagai, sebenarnya tu bukan nak pergi berak, pergi beli bagai. Tu pun hukum serupa dengan jamai. Pada pihak sunat kita mula dengan sebelah kiri masuk. Habis itu. Dan segala tempat maksiat, ni nyata juga, atau kepada hammam, segala tempat maksiat, tempat dikerjakan maksiat, diskotek, karaoke, apa kaza. Walaupun kita tak ada masuk untuk kerja benda tu, kita nak masuk beki Belita ya, kita orang kerja Belita. Masuk beki Belita. Lepas tu tempat tu tempat orang dia karaoke. Tapi nak gana kerja. Ya tu lagi beki rumah dia. Masuk tempat hok tak molek pun sunat dah. Sunat dah. Habis itu nampak tu dah maksiat, tempat maksiat. Waliyazbillah. Wik goye, nak tengok goye. Masuk kaki mana? Kaki mana? Nak tengok goye pun kena berjuru. Belum gitu ya, syarat suruh. Nak buat benda maksiat ataupun tak buat pun, tapi nak masuk tempat maksiat, kena berjuru juga. Kena ada berjuru juga sudut-sudut jalan. Kirinya kadang-kadang soalan nak jaga semua. Tak kira dah kita dah. Dah, balik ke lupa dah, munggah hati dah tuju ke maksiat dah, je lupa habis dah sunat-sunat. Ya nak? Mana? Tempat maksiat bukan nak kerja maksiat. Kalau masuk tempat maksiat untuk kerja maksiat, jakoh kiri, jakoh mana-mana pun, dia kira lagu tu. Dia masuk le benda yang tak ada kemuliaan dah pada diri dia. Serupa dengan hammam. Ya, kalau kita nak kerja maksiat,
Tak ada sunat di mula lagi dah masuk. Bakar di mula kita masuk. Pada sunat kanan apa? Kanan. Kiri. Kita tak sunat kanan kiri. Tapi kita masuk ke tempat masa sekolah kedai-kedai, kadang masa kedai kopi. Kedai kopi ni tempat hak dia duk buat, duk ngupak je. Kita kata, tak lagi dah. Tak ada orang nak beli nasi kabur. Nampak tak? Maka tempat ni tempat maksiat. Sebenarnya tempat hak dengar segala macam-macam. Dengar orang duk ngupak kat orang. Terus ni kacau buah, kacau besar, kacau lapis tu. Duk bahau ngarut saja tempat ni. Maka kalau kita masuk kita tak molek. Tapi nak gila nasi kabur je. Masuk beli, maka sunat kita masuk dengan tangan kaki kiri juga. Tempat maksiat ke. Cuma kedai ni pun kalau kira semua pekan ni tak ada maksiat lagi, cuma tempat yang orang panggil akan membawa kepada maksiat juga. Supaya kedai-kedai lenak-lenak mana tu. Tu. Jaga molek tu. Dan tempat tukang emas. Daripada tu tak sih. Daripada tu kita buat. Atau kepada hammam. Dan tempat tukang emas. Tukang buat emas. Tempat tukang emas. Kedamah ni pun. Kerana macam-macam dalam tu. Walaupun orang Tino kita kata je boleh, tapi orang hayata ya haram guna. Jadi situ tu berlaku juga. Jadi orang panggil tak ada sedap juga. Kadang-kadang dia buat berjana dengan mah macam-macam. Jadi dia haram kita duk guna berjana mah wahakaza. Tukang mah ni macam-macam ya buat gelas, buat gapo pun dengan mah. Maka tempat dia tu pun dihukum serupa dengan jamin juga. Kita tak ada molek dah. Tak ada molek. Kita masuk dengan sebelah kiri. Dan perak ada atau pada mah. Tempat tukang buat perak bahakaza. Moga mah perak ni ya ada berjana berjana dia tu ada syarat tegah. Tak ada kan? Syarat tegah. Assalamualaikum pakaian ni bagi laki-laki tak boleh pakai mah. Tu. Habis itu. Dan jikalau keluar daripada tempat mustagzar bagi tempat kepada bukan bagi. Dan jikalau keluar daripada tempat mustagzar kepada tempat mustagzar, atau daripada syarab kepada syarab, seperti keluar daripada masjid masuk kepada masjid, maka yang diiktibarkan dengan yang dimulai dengan dia pada yang terlebih wajahnya. Tu. Dan tiada dinazatkan kepada tafawut masjid. Tepat tak? Kepada tafawut masjid. Kurang dan lebih. Intaha. Kata Syarah Ramli. Intaha ila Syarah Ramli. Tu dia. Sekat tu dulu. Awak mula sekat tu dulu. Boleh tak basuh? Ada lah. Wasa nak cerak rojak di Syarah Ramli jadi nyata. Syarah Ramli ni kena hayah ke kan? Wasa nak buat intahasud situ. Intahasud ia kata Syarah Ramli. Sud sekat tu kata Syarah Ramli. Kila bagi yang disebut pada hasyiah mudabiri, sekira-kira katanya, dan tidak daripada mutaqzat pada barang yang zahir pekan, pada barang yang zahir pekan. Dan tempat gahwa pakai kopi, kedai kopi. Tetapi tempat gahwa syarab. Kok tu maka dahulukan kanannya pada masuknya. Masa tempat gahwa tu intaha, tengok kedai kopi pula. Tengok siapa dah pergi nak katakan. والله سبحانه وتعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن لا يشفع إلا بك ونسألك علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا بمنا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد الطش السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنسى وذكى رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نزى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شر وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه وزنة أرشه ومداد كلماته